para pelajar yang disertai sekalian. Apa khabar semua? Semua sihat? Alhamdulillah, untuk kehadiran ilahi cara bersama-sama kita berkumpul di dalam dewan ini untuk menjayakan program musyawarah kita pada hari ini. Pada mulanya, selamat datang ke program musyawarah bersempena dengan kempen kesedaran thalassemia Now You See Me 2.0 2022. Untuk saya ingatkan kepada para pelajar untuk tetap fokus sepanjang musyawarah kita berlangsung kerana ada kuis yang menjanjikan hadiah yang menarik di hujung musyawarah kita nanti. Jadi, keluarkan buku noda anda, catatkan maklumat penting dan siap-siapkan. Terima kasih Nafisa. Terusnya saya ingin memperkenalkan di sebelah kanan saya yang cantik lagi rupawan ini. Lieutenant Dr. Wong Wan Fong daripada Batalion kedua berwatak Kemah Ketua. Untuk pengetahuan para pelajar, Dr. Wong Wan Fong pada hari ini dia akan meluangkan masa bersama kita untuk memberikan pengenalan ringkas tentang penyakit thalassemia dan menjawab beberapa siri soalan yang telah kami sediakan. Jadi saya menjemput Dr. Wong Wan Fong untuk memperkenalkan diri dan menerangkan tentang latar belakang saya. Silakan. Banyak sangat pasal tentera ni. Kita tak perlulah nak macam tegas sangat ke apa tu Kalau ada soalan ke apa ke, kita tanya, kita jawab. Saya tak harap kita semua dapat ilmu, dapat pengetahuan yang baiklah, macam dapat tahu apa yang pasal thalassemia ni dan harap semua pelajar dapat menangkap peluangnya untuk mendalami dalam pasal thalassemia ni. Okey semua. Seperti pengetahuan para pelajar, jadi Dr. Wong Wan Fong tidak jarang orang dia suka lebih santai untuk menerangkan kepada kita tentang penyakit thalassemia. Jadi saya teruskan kepada Nafisa untuk bertanyakan soalan berkaitan dengan thalassemia. Silakan Nafisa. Terima kasih Akmal atas pengenalan itu tadi. Baiklah doktor, menerusi soalan saya yang pertama. Doktor, apakah itu penyakit thalassemia dan bolehkah doktor jelaskan definisi thalassemia secara spesifik? Okey, apa itu thalassemia? Saya rasa, saya percayalah semua orang tahu pasal thalassemia ni adalah masalah kurang darah, betul? So semua orang tahu kan apa itu anemia? Anemia tu maksudnya kurang darah lah, tapi cuma in medical term lah. Okey, so yang thalassemia ni adalah masalah kurang darah yang kita akan mendapat through genetik, masalah genetik. Dia takkan dapat melalui masuk darah, melalui share makanan atau semua tak. Dia hanya akan dapat melalui genetik. Maksudnya ibu bapa ataupun adik-adik kita ada, kita pun akan ada peluang untuk dapat. Okey, tapi dia bukan 100% ibu bapa dapat, kita pun ada. Dia ada jin-jin dia yang kita nanti kita akan kita lagi dalam apa? Maksudnya thalassemia ini bukanlah satu penyakit berjangkit, tetapi dia merupakan penyakit bawaan daripada keturunan. Seterusnya saya akan bertanya kepada soalan seterusnya. Bolehkah doktor jelaskan dua jenis penyakit thalassemia ataupun variasi penyakit thalassemia ini? Jenis thalassemia. Jenis thalassemia ni dia sebenarnya ada banyak. Dia ada pembawa, dia ada pesakit. Dalam pesakit itu sendiri ada divide banyak. Ada alpha thalassemia, ada beta thalassemia, lepas tu ada thalassemia major, thalassemia minor, ada banyak. Tapi yang selalu common kita tahu adalah thalassemia major. Thalassemia major ni adalah yang kita kena masuk darah, kena makan ubat, itulah. Kalau pembawa tu dia tak ada tanda-tanda. Kadang kita nampak macam orang ni normal, tapi sebenarnya cek darah, kita akan tahu dia ni pembawa. Okay? Jadi kiranya secara awamnya
saya dapat simpulkan bahawa thalassemia ini mempunyai dua jenis, iaitu thalassemia major dan thalassemia minor. Betul tak doktor? Doktor, saya menuju pada soalan yang ketiga. Adakah thalassemia ini mempunyai tanda-tanda dan gejala-gejala tertentu? Boleh kita jelaskan dalam lebih lanjut? Okey, tanda-tanda thalassemia ni dia sebenarnya tanda yang macam kita kurang darah. Contohnya macam kita pening, kita rasa berdebam, rasa tak nafas. Lepas tu kadang kita nampak orang tu yang sakit tu mungkin dia nampak dia pucat, sentiasa pucat, muka dia pucat, bibir dia pucat. Lepas tu dia senang letih, lalu macam dia buat kerja apa tu, dia compare dengan orang normal, dia cepat sikit nak penat, cepat letih. Itu tanda-tanda dia lah. Lepas tu ada lagi satu benda yang spesifik sikit about thalassemia ni adalah pesakit thalassemia ni dia ada faces dia, muka dia memang nampak. Dia ada muka dia macam tulang-tulang dia keluar sikit, gigi dia banyak. Memang nampak lah. Contoh macam Down syndrome kan budak Down syndrome dia ada muka dia kan. Thalassemia ni pun sama. Dia ada muka dia tu memang nampak. Baiklah, maksudnya saya dapat simpulkan bahawa kita boleh melihat seorang pesakit thalassemia itu mempunyai tanda-tanda daripada segi fizikal, iaitu kita boleh nampak muka dia pucat, dia senang letih, dan juga daripada segi mental, dia akan rasa resah secara tiba-tiba walaupun tiada apa-apa yang merisaukan, dan dia juga boleh merasa panik. Jadi itu adalah tanda-tanda orang yang mengidap penyakit thalassemia. Betul tak doktor? Saya teruskan dengan soalan lagi. Okey, baiklah doktor. Saya ingin bertanya bahawa sepanjang doktor perawat pesakit thalassemia, boleh tak doktor menceritakan kepada pelanggan kita pengalaman doktor semasa merawat pesakit thalassemia ataupun pembawa thalassemia? Pengalaman pasal thalassemia ni selalunya kita akan jumpa dia dekat hospital, and then paling banyak yang kita nampak dia buat adalah dia tengah masuk darah. Sebab pesakit thalassemia ni selalunya budak kecil. So budak yang macam dalam umur 10 tahun, 5 tahun, macam tu, yang kecil-kecil. So dalam masuk darah tu, kadang ada yang aktif, dia tak kisah, dia masuk ke darah, dia duduk je lah, dia main phone, dia buat apa je. Tapi ada jenis yang dia memang kesian lah, nampak yang dia tak boleh nak accept, dia nak masuk jarum apa semua tu kan. Sebab untuk pesakit thalassemia ni, dia selalunya perlukan blood transfusion sangat keras. Maksudnya dalam 4 minggu sekali, sebulan sekali, ataupun 3 bulan sekali. Depends on dia punya darah result macam mana. So ada budak tu, kebanyakan budak yang thalassemia ni memang kesian rasa, muka dia memang tak ceria lah, tak macam budak biasa. Lepas tu kalau dia dah besar pun, dia dah membesar, dia punya badan dia tu tak membesar. Maksudnya dia tahu dia umur 12, tapi badan dia macam budak 5 tahun. Macam tu lah. So jarang lah juga nampak yang ceria dekat luar start dan semua tak lah. Yang budak thalassemia ni agak kata macam kesian lah. Saya tengok pun rasa macam kesian lah budak ni kering je kan, tak ceria, banyak kesan jarum. Macam tu lah. Baiklah, maksudnya pengurusan untuk pesakit atau pembawa thalassemia ni bukanlah mudah semasa dia orang menjalani proses rawatan di hospital. Seperti kita dapat tahu, untuk mengambil darah ni perlu cari urat. Jadi menjadi satu kesukaran untuk doktor untuk mengambil darah bila dia tidak cukup urat. Maka kesian kepada pesakit, terutamanya pesakit yang di bawah umur 10 tahun ke bawah. Jadi mereka agak terseksa lah. Mungkin ada yang menangis betul-betul, yang meraung untuk menjalani rawatan. Jadi soalan saya, jadi doktor, saya ingin menyambungkan dalam satu soalan. Okey, bolehkah pembawa ataupun pesakit thalassemia ini melakukan aktiviti-aktiviti lasak seperti berlayar ke ataupun mendaki gunung? Jadi apa pendapat doktor tentang perkara itu? Yang pembawa ni dia boleh buat apa-apa je. Pembawa ni dia bukan pesakit. So pembawa ni kalau dia cek darah dia, nampak dia pembawa pun, it's okay, dia boleh buat kerja apa je macam orang biasa. And then dia punya life expectancy pun panjang sikit. Dia tak macam yang pesakit tu masuk darah tu, tak
Contohnya tak ada tanda apa sangat. So buat kerja macam biasa pun tak ada masalah. Kalau yang teruk pun mungkin cek result darah tu nampak darah kurang macam lah. Maksudnya di sini pembawa thalassemia ni hanya dikenali sebagai pembawa, tetapi dia tidak mencecahkan aktiviti ataupun kehidupan seharian anda semua. Sekiranya anda dikenali sebagai seorang pembawa thalassemia. Baik, sebelum saya meneruskan soalan saya yang lebih kepada doktor, saya ingin bertanya kepada para penonton, adakah anda mencatat apa yang telah dibincangkan oleh doktor? Baiklah, anda bersemangat untuk menjawab soalan kuis pada akhir sesi bicarawan kita? Alright, good, terima kasih. Okey, jadi saya akan teruskan dengan soalan keempat itu. Apakah rawatan yang boleh diambil oleh pesakit thalassemia mengikut pandangan doktor? Adakah mereka perlu menjalani rawatan yang khusus ataupun secara berkali mengikut jadual rawatan mereka? Okey, yang rawatan untuk pesakit thalassemia ni dia boleh divide untuk ubat ataupun jangkaan makan ubat. Okey, so untuk yang makan ubat, dia ada ubat jenis yang buang iron kat dalam badan. Iron tu sebab kita punya darah kan, darah hemoglobin tu semua tahu kan. Hemoglobin tu dalam tu ada heme tu adalah iron. Okey, so iron tu bila dia orang thalassemia ni dia punya sel darah merah tu senang pecah. So bila pecah tu iron tu akan keluar. Betul. So bila dia keluar tu banyak dia keluar, dia akan melekat dekat kita punya organ tu. So kalau dia melekat dekat organ, kita punya organ akan kurang berfungsi lah. So itu adalah sebab yang pesakit ni dia kena makan ubat untuk buang iron. Okey, itu iron. Kedua, yang tak makan ubat ni kita buat masuk darah lah, transfusi darah untuk pesakit thalassemia ni yang kerap lah, maksudnya dalam sebulan sekali ataupun 3 bulan sekali, depends on dia punya darah result. Lagi satu, kita boleh buat yang permanent punya, maksudnya kita boleh buat tulang susun, pemindaan tulang susun, bone marrow transfusion. Okey, benda tu adalah untuk merawatlah treat terus. Kalau dia dah berjaya transplant bone marrow tu, dia dah tak perlu masuk darah, dah tak perlu makan ubat, dia dah jadi normal balik. Okey, tapi yang susahnya yang bone marrow transplant ni, dia kena cari orang yang betul-betul compatible. Maksudnya dalam family dia ada yang match tak. Kalau dia tak match, memang tak boleh. So susah nak cari yang match dia. Itulah kekangan lah untuk buat bone marrow transfusion. Sebab tu bukan semua orang boleh buat sebab tak ada yang match. Itu rawatan dia lah. Jadi apa yang saya boleh simpulkan bahawa mereka perlu mengambil rawatan secara berkala dan juga ada pemindahan susu dengan doktor. Dia berada juga dengan doktor. Baik doktor, saya akan teruskan dengan soalan saya yang seterusnya. Apakah pengambilan suplemen khas seperti contohnya yang digunakan oleh atlet bina badan seperti protein powder ataupun mungkin suplemen kesihatan yang lain untuk ubat kurus ke, adakah ini akan memberikan kesan kepada pesakit ataupun pembawa thalassemia itu? Ya, suplemen. Suplemen ni dia tak menolong sangat untuk yang pembawa atau pesakit sebab suplemen ni dia tak membantu dekat segi produce darah apa semua tu. Sebab penyakit thalassemia ni adalah masalah sel darah tu. So suplemen tu dia tak membantu dekat sel darah tu. So actually dia tak ada kesan baik, tak ada kesan buruk, dia tak membantu. Seterusnya doktor, apakah diet pemakanan pesakit ataupun pembawa thalassemia? Adakah mereka mempunyai pantang larang dalam pengambilan beberapa jenis makanan supaya tidak memberikan kesan yang buruk kepada kesihatan mereka sebagai seorang pembawa ataupun pesakit thalassemia? Pemakanan kan? Pemakanan ni dia tak ada isyarat apa sangat, tak ada pantang larang, tak ada apa yang dia statistik yang dia tak boleh makan ataupun statistik yang kena makan, tak ada macam tu lah. Dia tak macam G6PD kan, ada jenis sakit tu nama dia G6PD. Itu tak boleh makan kacang haram, saya rasa ramai yang tahu benda tu. Tapi yang thalassemia ni dia tak macam tu, dia tak ada makan benda tu terus dia akan pengsan, dia akan keluar darah tak. So dia tak ada lah.
Jadi para pelajar tak perlu risau kalau anda adalah seorang pembawa pesakit. Anda boleh kekal makan makanan yang ada di Malaysia yang bervariasi dia. So saya teruskan dengan Nafisa untuk menjawab bertanyakan soalan seterusnya kepada mereka. Jadi doktor, boleh tak doktor jelaskan dengan lebih lanjut lagi siapakah yang dikategorikan sebagai pembawa dari dunia dan apakah yang perlu mereka buat sekiranya mereka dapat mengetahui bahawa dia ini pembawa sebenarnya. Untuk yang pembawa sahaja ya. Kalau pembawa ni dia hanya akan tahu bila dia buat hujan darah. So kalau dia dari segi harga dia memang tak ada. So untuk saringan sajalah masuk saringan sekolah ke saringan yang family. Maksudnya kalau family dia ada orang yang dapat, kita akan saring family member yang lain. Saringan lah. Dia akan tahu masa saringan pembawa ni. Okey. So bila dia dapat tahu dia pembawa, dia punya precaution masa dia kahwin nanti. Nak cari dia punya partner dia kena check screen untuk kalau terjadi juga. Kalau tak, dia punya anak tu, anak-anak orang tu akan ada kemungkinan untuk dapat tanda kerja. So, secara untuk dari segi financial kewangan kan, dengan yang penjagaan anak-anak fashion ni susah. So, itu pembawa punya masalah lah. Yang lain nak kata efek-efek lain untuk pembawa tak ada apa sangat. Dia boleh buat macam orang biasa, rutin harian dia tak masalah. Makanan tu okey, dia tak perlu makan ubat, dia okey. Baiklah, maksudnya kita boleh melakukan ujian saringan darah untuk mendapati sama ada kita seorang pembawa thalassemia atau tidak. Dan info ini penting untuk para pelajar sehingga pada masa hadapan akan pendidikan rumah tangga. Kita perlu mengetahui sama ada pasangan kita merupakan pembawa thalassemia atau tidak. Kerana apa? Kerana ini akan memberikan kesan kepada kelahiran anak jika diberikan rezeki. Seterusnya boleh memerlukan kos yang tinggi untuk proses rawatan dan kerana anak berisiko untuk menjadi pesakit thalassemia. Betul? Jadi dapat saya simpulkan bahawa kita tidak menggalakkan video pembawa thalassemia ini untuk mengambil akan memberi kesan kepada anak-anak mereka pada masa akan datang. Baik doktor, soalan saya yang terakhir, apakah nasihat doktor kepada pembawa dan pesakit thalassemia sekiranya ada di kalangan pelajar kita yang merupakan pembawa thalassemia? Nasihat kepada pembawa dan pesakit, dia lain pembawa dan pesakit. Dia walaupun dalam kategori thalassemia, tapi pembawa ni dia memang macam orang normal je. Dia kalau nak buat aktiviti tak ada masalah. Dia kalau nak buat apa-apa pun boleh makan, boleh ubat pun tak ada treatment lah untuk yang pembawa ni. Pembawa ni dia hanya ada jin. Jin tu ada dalam dia punya badan. Itu je. Dia kalau kahwin dengan pembawa juga, dia akan dapat jin tu gabung, dia akan dapat yang pesakit, anak dia pesakit. Itu masalah pembawa. Yang lain pembawa ni okey. Tak ada apa-apa lah untuk pembawa ni. Tapi untuk pesakit ni dia bahaya sebab kadang-kadang ada orang yang dia tak tahu pun dia pesakit. So bila dia buat kerja apa, dia rasa penat. Tapi dia ingatkan penat tu macam biasa je lah. Sebab dia penat. Sebenarnya dia ada sakit, dia tak tahu. So dia miss kan dari segi itu. So bila dia miss tu, dia punya darah merah dia makin kurang tu, suddenly dia boleh pingsan lepas meninggal. Itu bahaya lah. So nasihat saya, kalau dia tak tahu dia pesakit, better kalau ada tanda-tanda apa yang tak okey. Maksudnya dia penat, senang rasa berdebar, senang susah nafas, pening, apa semua tu, better check terus. Kalau dah tahu dia pesakit tu kena ikut follow up yang doktor bagi tu, kena ikut lah. Dia tak boleh skip. Kalau ada follow up dari hospital, dia adalah untuk monitor kita punya darah untuk thalassemia ni. So kalau let's say dah tahu dia pesakit, jangan skip makan ubat, jangan skip masuk darah, jangan skip appointment.
Kadang ada orang dia tahu masuk darah tu sakit kan. So dia sikit lah, dia macam alasan dia lagi, dia tak nak pergi. Dia rasa dia okey, dia tak pergi. Padahal dia punya result darah tak cantik. So tak boleh macam tu lah. Gitu lah. Baik, dapat saya simpulkan di sini, maksudnya para pelajar tidak perlu terlalu risau sekiranya di merupakan pembawa ataupun pesakit thalassemia. Yang penting adalah para pelajar sekiranya mengalami gejala ataupun tanda-tanda adalah seorang pembawa ataupun pesakit thalassemia, anda digalakkan untuk membuat pemeriksaan kesihatan dan melakukan ujian darah di klinik kesihatan terdekat lah. Kerana apa? Kita nak mencegah lebih baik daripada merawat betul. So kita dapat masa depan kita akan lebih terjamin sebab kita dah melakukan rawatan dan mencegahnya dengan lebih awal. Jadi penyakit itu tidak akan berlarutan dan menjadi lebih semakin sedikit. Betul tak? Terima kasih doktor atas penjelasan yang sangat jelas ini. Baiklah, para pelajar sudah mengambil nota-nota dan sisi penting. Anda dah bersedia nak menjawab kuis? Okey, sebelum kita ke segmen kuis, saya ingin volunteer daripada para pelajar untuk mungkin di sini ada soalan yang tidak ditujukan kepada doktor. So boleh bangun dan tanyakan soalan. Alright. Soalannya, bolehkah seorang pesakit thalassemia menjadi seorang pembawa thalassemia menjadi pesakit thalassemia? Maksudnya dia boleh progres tak? Tak, dia tak akan macam tu. Dia kalau pembawa, dia pembawa. Kalau dia pesakit, dia pesakit. Dia dari jin tu sendiri. Dia tak akan progres, dia tak akan berjangkit. Terima kasih kepada Habib Bushid pada bertanya soalan. Terusnya soalan yang seterusnya. Kerana doktor datang sanggup mengorbankan masanya dan jadualnya yang penuh, jadi kita kena memanfaatkan kehadiran doktor pada pagi ini. Saya ingin bertanya soalan daripada para pelajar, mungkin daripada Tuan Mahmud. Guru-guru ada soalan? Okey, saya minta penjelasan lebih lanjut. Okey, boleh tak doktor huraikan tentang sekiranya pembawa, okey, dia berkahwin dengan pesakit contohnya. Okey, berapakah peratus untuk kemungkinan anak yang bakal dilahirkan itu merupakan salah satu sama ada pembawa ataupun sakit? Terima kasih. Maksudnya kalau pembawa dengan pesakit, kalau pembawa dengan pesakit, 50% dia akan dapat anak yang pesakit. 50% yang pesakit, 50% pembawa. Dia takkan ada yang normal. Kalau pesakit dengan pembawa. Kalau pembawa dengan pembawa, dia akan dapat 25% yang pesakit, 25% pembawa, 25% yang normal. Boleh dapat normal. Kalau pesakit, dia kalau salah satu ada pesakit dia takkan dapat yang normal. Memang anak-anak dia ada pembawa atau pesakit. Kalau ada ibu ayah tu, ada one yang pesakit. Baik, saya buka lagi untuk para pelajar. Ada yang ingin bertanyakan soalan? Ambil peluang ini kerana kita hanya berada di sini pada hari ini sahaja. Okey, Cikgu Nala Zura, silakan. Baik doktor, saya ingin bertanya soalan. Doktor, bagaimanakah sebagai masyarakat kita ingin meyakinkan masyarakat juga untuk berani untuk membuat ujian pengesahan thalassemia? Kerana ada masyarakat yang masih lagi belum menerima untuk membuat ujian pengesahan thalassemia. Boleh tak jelaskan? Terima kasih. Dia sebenarnya dia nak buat saringan ni, patutnya dia diwajibkanlah sebelum berkahwin tu. Sebab sebelum berkahwin kan kita ada cek HIV yang semua screening banyak tu kan. Sepatutnya dia masuk ke dalam tu sekali dah. Tapi so far yang saya tahu sekali dia tak wajib lagi. Okey, so apa yang kita nak nasihat kepada kita punya kawan-kawan, kita punya saudara, kan, kita punya orang kenalan kan.
Sebab setiap bulan kena bawa dia ke hospital. Kalau bawa ke hospital tu untuk masuk darah sahaja. Kalau nak follow up tu, setiap berapa bulan kena bawa pergi hospital untuk follow up. Lepas tu bagi makan ubat, menjaga. Sebab budak tu dia mungkin tak besar macam biasa. Seperti saya cakap tadi, dia kalau dia umur dah 12, tapi badan dia nampak umur 5 tahun je. So memang susah nak jaga anak-anak special. So untuk nak menasihatkan, kena bagi tahu apa kesusahan untuk menjaga anak special. Baru dia akan bertimbang sana. Kalau tak, mungkin dia fikir benda tu macam tak pernah. Kalau dapat kita jagalah, tapi dia tak pernah jaga. So dia tak tahu berapa susah nak jaga, betul tak? So kena bagi tahulah berapa percentage dia akan dapat anak special, berapa susah dia nak menjaga anak special. Itu point-point yang kita nak explain dekat orang-orang ringan untuk membuat saringan tu. Baiklah, maksudnya bukan mudah je untuk kita menguruskan anak-anak yang mendapat penyakit thalassemia. Jadi kita kena ambil berat. Sekiranya satu masa nanti para pelajar akan melangkah ke alam kahwinan dan juga memerlukan info dan pengetahuan tentang sama ada pelajar merupakan pembawa atau tidak. Jadi saya membuka soalan yang seterusnya kepada para pelajar untuk bertanyakan kepada doktor. Silakan. Bagaimanakah perubahan fizikal pesakit thalassemia dalam masa dan saya kena baca-baca? Boleh ulang soalan kita? Bagaimanakah perubahan fizikal pesakit thalassemia dalam jangka masa panjang? Bagaimanakah perubahan fizikal pesakit thalassemia dalam jangka masa yang panjang? Perubahan fizikal sendiri. Maksudnya dia punya badan, dia punya muka apa semua tu lah. Okey, perubahan dekat badan dia sebenarnya adalah disebabkan iron yang saya cakap tadi. Iron tu dia banyak melekat dekat organ-organ dia tu. So itu yang menyebabkan badan fizikal dia ada perubahan. Okey, so kalau nak kata in sense of physical dia tu depends on dia punya iron berapa banyak dia melekat. Okey, kalau dia selalu masuk darah, dia selalu blood transfuse kan. So dalam darah yang dia masuk tu ada iron. So makin lama dia masuk darah, makin cepatlah berubah dia punya physical apa semua tu. Itu depends on iron tu sebenarnya. Jadi dia di sini sepanjang proses pengalihan darah membawa sel darah merah. Cuma ni pesakit thalassemia ini mempunyai ketidaknormal pada sel darah merah mereka yang menyebabkan sel darah mereka mudah pecah. Dan seperti yang kita tahu di dalam sel darah merah ini mempunyai zat besi. Dan apabila sel darah merah ini pecah, zat besi itu akan termendap pada organ-organ di dalam tubuh badan kita yang lama kelamaan akan menyebabkan kegagalan fungsi. Dan akhirnya itu akan menyebabkan kita akan dapat melihat secara fizikal seorang pesakit itu dia akan mengalami beberapa tanda-tanda dan gejala yang telah diterangkan oleh doktor tadi. Betul, itu adalah salah satu lah yang kedua tu yang masuk darah. Ada dua faktor. Baik, terima kasih doktor. Seterusnya saya ingin bertanya sekiranya ada apa-apa soalan lagi. Betul dia? Ada soalan? Okey, teruskan. Dua orang. Bolehkah pesakit thalassemia Pesakit thalassemia sembuh. Bolehkah pesakit thalassemia sembuh? Dia okey. Depends on rawatan yang dia dapat. Yang hanya hanya bone marrow transfusion sahaja yang boleh sembuhkan. Kalau nak masuk darah makan ubat dia takkan sembuh. Dia boleh slow down progress dia. Dia boleh macam untuk dia symptomatic lah. Maksudnya dia punya symptom tu kurang, dia rasa selesa sikit, tapi dah
dia tak akan sembuh lah. Nak sembuh penuhnya kita kena buat bone marrow transplant tu. Bone marrow transplant tu hilang bone tu lah, betul. Seterusnya. Thalassemia ini dikategorikan sebagai OKU, orang-orang kaya, dan kalau yang kanak-kanak yang tidak penyakit thalassemia, dia akan dapat macam mana kanak-kanak OKU yang lain, dan ketika harga ataupun dia ada kategori harga. Apakah pesakit thalassemia ini dikategorikan sebagai golongan kurang upaya? Dan bagaimana tentang pendidikan ataupun Tak, kalau ikutkan dia tak masuk dalam kategori itu. Unless dia punya komplikasi tu yang membuat dia ada kecacatan. Contohnya, kalau dia punya mata buta sebab komplikasi daripada thalassemia, dia boleh masuk dalam kategori itu lah, OKU tu. Tapi kalau dia tak ada komplikasi, maksudnya dia cuma sakit thalassemia, dia masuk darah, dia makan ubat, itu tak masuk. Kalau ada komplikasi je yang membuat dia ada kecacatan, itu baru masuk. maksudnya sekiranya penyakit thalassemia itu memberikan kesan kepada individu seperti buta ataupun kecacatan pada anggota lain, barulah pesakit tersebut dikategorikan sebagai OKU. Saya harap segala pertanyaan dapat dijawab dengan baik. Adakah semua para pelajar faham tentang thalassemia? Baiklah, sebagai untuk saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada doktor kerana sudi datang ke sini dan meluangkan masa kepada kita bagi perkenalan tentang penyakit thalassemia dan jadi meneruskan majlis kita dan menyerahkan majlis kepada Cikgu Nur Azura untuk sesi kuis soal jawab. Sila bersedia dan keluarkan nota-nota anda, ya.